Jelas tak suara saya? Dengar tak? Dengar, you tak boleh cakap kan? Minta maaf kan? kalau kalau tak dengar beritahu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan bukan taklimat lah sebenarnya. Sedikit maklumat tentang calon validasi untuk 52 dan 48 ke 52 dan 50 ke 54 ni dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Bismillah. Okey, terima kasih diucapkan kepada sekretariat daripada JPPKK. Kita bersama-sama kita ada 2 orang sekretariat. Bersama-sama saya juga ada beberapa orang yang akan membantu saya lah untuk sesi taklimat kita pada kali ini. Untuk maklumat tuan-tuan perempuan, sebenarnya tujuan kita buat ni adalah bukan untuk lebih kepada sesi taklimat calon kan, sebab semua orang dah semaklum saya lah. Saya rasa semua orang dah upload maklumat-maklumat pada OneDrive. Okay. Jadi tujuan saya buat perjumpaan kita lah sebenarnya pada kali ini adalah untuk memberikan sedikit maklum balas lah jika sekiranya ada antara kita yang masih lagi ada beberapa persoalan atau keraguan lah kan sebelum kita nak masuk dalam untuk validasi nanti, sebab difahamkan calon-calon yang 52 ke 54 telah pun mendapat jadual untuk validasi kan. Jadi sebab itulah kita tujuan saya ni sebenarnya kalau lah ada di kalangan kita peserta-peserta yang mengalami apa-apa masalah ataupun persoalan-persoalan yang tak dapat diajukan kepada pihak sekretariat ataupun ada yang sepatutnya yang tuan-tuan dan perempuan maklum dalam kita punya tata cara tu ada yang tak faham ke kan. Tu tujuan sebenarnya saya buat perjumpaan ni lah. Okey, saya cuma nak bagi tahu sedikit saja. Nanti kalau kata ada apa-apa yang tuan-tuan perempuan tak faham, boleh tanyalah kan. Bertanya dan dibantu oleh beberapa orang yang nak menjawab, termasuklah sekretariat. Kalau taklimat tu, saya rasa pihak sekretariat dah nyatakan secara detail dalam tata cara yang telah pun dimuat dalam ISIS. Okey, kalau tengok pada FAQ, saya tengok pada FAQ yang telah pun di-upload dalam ISIS ni, ada beberapa perkara lah. Kalau tuan-tuan perempuan nak tanya, boleh tanya. Yang saya nak maklumkan sekarang ialah nanti saya minta kalau ada apa-apa pihak sekretariat tolong betulkan lah. Kalau saya silap Cik Yang Syazlan dan Cik ke Puan Syazwani. Orang-orang tu. Okey. Okey. Saya nak maklumkan perkara pertama. Okey, perkara pertama sebab apa yang saya nak maklumkan ni adalah feedback daripada kawan-kawan saya daripada Urustia, daripada pusat-pusat validasi yang lain. Yang pertama ialah berkenaan dengan markah pengadil. Okey, sebab ada kes yang baru ni sebab macam tak ada markah pengadil tu. Yang markah tu ada dalam ISIS kan sebenarnya. Okey. Cik Syarum. Welcome Cik Syarum. Saya jemput seorang ramai pula datang. Alamak. Nervous ni. Okey. Yang pertama adalah tentang markah validasi dalam markah referee dalam ISIS tu. Okey, yang kedua ialah tentang lakri. Okey, maklumat ataupun dokumen yang dilakri. Okey, kalau ikut dalam tata cara tu yang saya maklum bahawa masa tuan-tuan dan perempuan masuk untuk ke dalam bilik validasi. Okay, sebelum masuk dalam bilik panel tu, kita minta supaya segala dokumen yang berlakri tu hendaklah diberikan kepada Urustia. Okey. Dan saya tak pastilah kemungkinan ada panel yang mohon untuk tengok markah tersebut. Jadi kami sebagai Urustia akan standby selalu kat luar tu. Kalau sekiranya ada apa-apa yang tuan-tuan dan perempuan perlu. Oh, okey. Ada panel jawab kat belakang kat saya. Dia cakap tidak ada, maksud dia masa you nak masuk tu,
Kan masa peserta nak masuk, calon nak masuk untuk validasi, so dokumen berlakri hendaklah diserahkan kepada urustia yang bertugas di pintu masuk. Okay, di pintu masuk. Sebab yang tu kita orang sebagai urustia akan proceed ke JPPKK lah nanti. Okey, itu yang penting. Yang kedua. Yang ketiga ialah berkenaan dengan paling penting sekali lah kat sini adalah OneDrive. Saya sebenarnya nak maklumkan tentang OneDrive ni, sepatutnya semua orang telah pun upload segala dokumen yang diperlukan di dalam OneDrive. Kalau ikutkan tarikh hari itu adalah 11 November tak silap saya. Tapi disebabkan oleh kita berada di zon ketika itu, saya rasa masih ada kelonggaran lah untuk upload. Tapi saya minta supaya semualah pada calon-calon lah, termasuk calon di Puan Mas juga, yang sebab kita perlukan OneDrive punya link tu. Okay, urustia perlukan OneDrive punya link tu untuk diserahkan kepada urustia panel nanti. Okey, saya sebab saya tak buka lagi soalan kan. Saya tak pasti apa yang tuan-tuan yang kurang faham tentang apa yang ada dalam kita punya tata cara. Tapi berdasarkan kepada soalan-soalan FAQ yang ada dalam isi tersebut, saya masukkan kat sini ada, kalau tuan-tuan perempuan ada biasa rujuk ada beberapa soalan lah, ada 6 soalan, ada 10 soalan yang dalam FAQ ni. Kalau tuan-tuan biasa tengok, saya rasa semua orang tengok kot dalam FAQ ni, dia ada 10 soalan. Jadi saya bukan nak perbetulkan, cuma ada beberapa yang saya nak clearkan kat sini lah. Ni pun setelah saya berbincang dengan beberapa orang lah baru keluar dia punya statement ni kan. Okey, yang pertama ialah berkenaan dengan nombor 2 tu. Okey, adakah semua dokumen perlu di-scan? Nanti tuan-tuan dan puan-puan kalau nak tanya, nanti tuan-tuan puan nak tanya, boleh tanya sebab ada sekretariat kat sini. Takut nanti ikut sekretariat nak menjawab, ikut saya salah faham tentang tata cara tu kan. Sebab tata cara tu lebih pada calon. Jadi saya ni sebagai urustia je, sama ada urustia panel ataupun urustia calon kan. Takut nanti ikut saya salah statement, salah interpretasi pada tata cara tersebut. Okey, kalau soalan nombor 2 tu dimaklumkan bahawa adakah semua dokumen perlu di-scan? Contoh folio pelajar, laporan projek, buku log projek. Ni dia tulis siap kat situ, dokumen yang tebal, adakah madai scan muka hadapan dan sebagainya lah. Tu soalan dia. Okey, pada jawapan yang diberikan tu, sebab jawapan dia dalam macam memanglah jelas kan, cuma saya nak memperjelaskan lagi jawapan dia. Yang pertama ialah contoh sampel aktiviti penyeliaan projek. Okay, sampel aktiviti penyeliaan projek. Jadi contoh kat situ, kalau selalunya kita ada beberapa folio ataupun projek pelajar. Jadi kalau kata satu projek saja, kita masukkan satu je projek dalam upload tu, sampel. Satu sampel sahaja. Okay, dalam upload OneDrive tu. Kalau ada 3 projek pelajar, saya rasa tak perlu kot masuk 3-3. Kan sekretariat kan? Boleh membantu. Kan? Kalau sekiranya ada perkara-perkara yang tak memenuhi kriteria panel, so tuan-tuan perempuan boleh tunjukkan pada kamera. Nampak saya tunjuk kamera? Contoh macam tu. Sebab masa nak masuk, nanti nak pergi untuk validasi tu, tuan-tuan perempuan dimohon untuk pertama kita dah upload maklumat tersebut dalam OneDrive. Yang kedua, segala maklumat yang kita dah scan dan masukkan dalam OneDrive tu, kita masukkan dalam USB sebagai backup. Okey, dan yang ketiga, bawa hard copy. Hard copy semua file. Semua file yang tuan-tuan dan puan-puan sediakan. Sebab kita tidak divalidasi di bilik kita kan. Kita divalidasi di bilik yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan perempuan bawa semua. Kalau kata sebonet lah. Bawa semua. Sebab takut nanti panel minta dan kita nak minta siapa, takkan nak minta urustia pergi ambil kan. Jadi tuan-tuan perempuan bawa sekali masuk dalam bilik. Kalau mana-mana yang dokumen tak dibenarkan, nanti pihak urustia akan buat saringan lah kat situ. Okey.
Jadi itu adalah antara perkara yang tuan-tuan perempuan kena maklum lah. Ya, ya tuan, sila. Aku tanya ni, ni sekretariat ni. Cik Syarul. Okey, Okey, sila Cik Syarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua apa calon-calon dan juga urus dia. Terima kasih atas orang kata sokongan dan dokongan yang kita bersama-sama lah boleh kita bervalidasi untuk fasa yang terakhir, fasa 4. Okey. Untuk makluman, sebelum kita meneruskan pada soalan tu, saya dengan suka dengan ni nak memaklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan, validasi untuk baki calon-calonnya adalah dijalankan pada 14 hingga 18 Disember 2020. Jadi kena get ready lah untuk segala keperluan untuk validasi. Okey, saya ulang balik semula. Tarikh validasinya adalah pada 14 hingga 18 Disember 2020. Okey. Itu yang pertama. Okey. Of course lah, dia akan jadi pelbagai-bagai lah. Maksimum biasa kita punya cadangan akan jadi 2 penjuru antara calon, iaitu UPVC, Urustia Pusat Validasi Calon, dan juga UPVP, Urustia Pusat Validasi Panel. Kita menganggar dan cuba membuatkan perkara tu jadi 2 penjuru saja. Namun atas kekangan COVID ataupun PKPB dan sebagainya, berkemungkinan besar dia akan jadi 3 penjuru. UPVC untuk calon di tempat masing-masing. UPVP mungkin panel akan berada di kedudukan yang lokasi yang berbeza. Tu akan jadi kemungkinan lah. Okey. Baik. Tu ya tuan. Mana panel tak bersama Ada kemungkinan bos, panel tak bersama. Ada kemungkinan. Seperti yang kita maklum, ada panel yang mungkin untuk yang sebelum ni pun, yang fasa pertama ada berlaku di mana panel berada di zon timur dan panel A berada di zon timur dan panel B berada di zon Sarawak. Dia berlaku. Dan calon yang dinilainya berada di dalam sekitar Semenanjung. Situ. Dia boleh jadi gitu bos. Ya. Okay. Itu satu perkara lah. Dia punya orang kata modus operandi, SOP dalam talian, validasi dalam talian. Tarikhnya dah beritahu, bilangan calon yang terkesan untuk tarikh yang 14 hingga 18 Disember tu adalah seramai lebih kurang 297-98 macam tu lah. Okay. Alright. Itu makluman pertama. Okey, untuk menjawab soalan tadi, saya mohon maaf jika saya mencelah. Tadi katanya untuk projek pelajar. Projek pelajar, kita sedia maklum kan, projek pelajar ni dia ada 2. Satu projek memang projek pelajar lah, yang memang jabatan akademik, macam jabatan JKM, jabatan kejuruteraan mekanikal, dia biasanya satu je. Projek pelajar tu, itu scan lah. Kan kita file macam FRP projek pelajar tu kita scan lah keperluan-keperluan yang untuk divalidasi sebagai pembuktian. Namun dia ada juga projek lain untuk mereka-mereka yang berada di jabatan sokongan, seperti yang dia kena upload 4 file projek ilmiah. Kita panggil lah, lebih kurang lah ada 4 file, 4 projek yang dia kena kemukakan. Jadi saya dan 4 tu memang ikut rubrik tu, dia memang akan dinilai tu. Jadi saya berpendapat dan saya menyarankan untuk memudahkan keadaan tu, kalau yang calon yang mengemukakan projek pelajar tu yang pakai 4 projek ilmiah tu, dia upload lah yang 4 tu supaya panel mudah untuk menilai satu-satu. Sekiranya calon daripada jabatan akademik yang menggunakan projek pelajar yang satu tu, satu je lah. Sebab dia ada 2 perkara yang berbeza. Satu memang projek daripada jabatan akademik, satu projek. Ada daripada jabatan sokongan, 4 projek ilmiah. Itulah yang saya membuat clarification. Baik, terima kasih. Saya pulangkan balik pada Rustia. Terima kasih. Boleh saya tambah ni sikit Syarul. Baik. Hello. Ya.
Satu lagi saya rasa mungkin jabatan akademik di Jabatan Perdagangan pun mungkin Ya. ada empat subjek ilmiah, empat Ah. subjek ilmiah kan. Ha. Dan bukan mesti jabatan sempurna kan. Okey. Assalamualaikum Cik Syarum. Ya puan, siapa? Saya Puan Nurhuda daripada Polimas. Baik. Dengar tak? Puan Nurhuda daripada Polimas. Nak bertanya berkenaan dengan report pelajar ni kan. Sekiranya kita ada soft copy, maksudnya kita komen pelajar tu pada soft copy juga kan. Boleh tak kita upload that soft copy tanpa kita scan dia punya report tersebut? Soalan yang bagus puan. Cuma daripada segi yang di-upload tu apa? Dokumen penilaian kita ke apa? Penilaian kita pada pelajar ke? Yang kita upload tu maksudnya semakkan yang kita dah buat dekat report pelajar. Contoh katakan dia hantar report kan, draft yang pertama, so kita komen dekat page depan, so kita ada buat komen dekat dia punya page-page yang tertentu lah kan. So kita nak upload yang tu lah sebelum mereka siapkan final report tu. Macam kefahaman saya begini, minggu kuliah 15 minggu kan. Jadi mungkin saya punya pemahaman dalam tempoh 15 minggu tu mungkin minggu ketiga pelajar hantar draft atau minggu ketujuh pelajar hantar draft. Jadi pensyarah akan komen dan akan mantau. Begitu ya dia punya yang ditanya tu. Kan sebab saya nak rujuk pada laporan akhir pelajar tu apa Syarum. Laporan akhir tu kan kita komen dia punya report tu kan by fasa kan. So maksud kita upload yang komen tu dengan soft copy yang pelajar hantar tu boleh tak tanpa kita scan masuk? Ada tak maksud saya? Selain daripada tu, selain daripada tu, pada tu buku log pun kita, buku log of course kami akan scan lah. Kan? Cuma laporan ni, maksud saya tu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih puan. Kita nak upload benda tu kan yang kita punya penilaian saja. Kalau nak upload saja pun tak ada masalah. Tapi mungkin saya punya saranan, mungkin bila kita memantau dan menyemak tu mungkin kita boleh disilkan dengan kita punya cop ke pemantauan kan. Kalau kita mantau kan ada cop, ada apa, maknanya dokumentasi tersebut jadi lebih orang kata apa, lebih better lah, lebih strong lah daripada segi dia punya validity tu. Sekadar macam untuk added value pada dokumen tersebut untuk di-upload. Itu pada saya punya saranan lah. Terima kasih. Salam sejahtera, boleh dengar? Salam sejahtera. Ya, puan dengar. Saya Posi dari Politeknik Koma. Bertanya soalan yang sama berkenaan tentang dokumen yang boleh diupload. Sekiranya proses penilaian dilaksanakan secara dalam talian, contohnya menggunakan CDOS ke, Google Classroom ke, maksud dokumen-dokumen berkenaan di komen. Puan, tak dengar puan? Ulang suara. Kan dalam, dengar? Okey. Ulang balik puan. Dia tengah loading. Tengah loading. Ya. Pakai handphone pun. Okey. Penilaian dilaksanakan atas talian. Assessment Puan tak dengar lah puan. Puan tak dengar. Kalau tutup video tu okey tak puan? Tak dengar. Soalan tidak dengar. Okey. Sekarang dengar? Okey dengar jelas. Okey. Soalan saya, penilaian dilaksanakan atas talian.
Dengar? Dengar. Okey. Assessment maksudnya semua dokumentasi menggunakan PDF ataupun Microsoft Document lah ya, Docs di dalam talian. Jadi komentar antara penilai dan pelajar dalam talian. Adakah kami perlu print out dan scan balik atau boleh just hantar soft copy? Itu dari Politeknik Koma. Jelas ya? Baik, saya rasa soalan tadi lebih kurang macam puan tadi tu, dia lebih macam dokumentasi tu kan. Sama ada kita sekarang kita online kan, saya maklum. Kalau yang ikut faham saya lah, kita online. Jadi kalau kita nak komen student, kita nak marking pun kita mesti online kan. Jadi soalan ni yang saya faham, adakah perlu dokumen tu kita dah online, kita dah komen apa-apa yang progress projek pelajar tu, adakah perlu kita print, lepas tu kita scan, lepas tu kita upload? Kalau itu pemahaman saya lah. Okey. Pada saya, saranan saya tak ada masalah kalau kita just nak hantar terus online macam tu je. Tapi macam saya cakap tadi, kalau kita nak menunjukkan pemantauan kita tu lebih orang kata apa, lebih teliti ke, bukan lebih teliti tapi lebih berat, mungkin kalau kita boleh print dan kita boleh chop, kita ada orang kata apalah, ada chop ke, ada pemantauan yang menunjukkan dokumen tu, validity of the documentation tu lah. Dia ada chop daripada chop pemantauan, menunjukkan segitulah. Lepas tu bolehlah kita scan, sama je. Dia ada dua perkara sini, boleh je, sama ada kita nak terus upload saja, kalau tanpa perlu nak kita chop ke atau jumpa pada kita punya KP ke untuk minta dia semak sekali ke, something like that lah. Dalam alasan ni, dalam tujuan untuk nak menunjukkan yang dokumen tersebut lebih orang kata apa, lebih tersusun ada cara kita punya pemantauan. Itu saja. Saya harap saya menjawab lah. Sebab saya rasa soalan tu sama je. Terima kasih. Cik Syarum. Assalamualaikum Cik Syarum. Dengar apa? Dengar Cik, dengar. Ya, Assalamualaikum Cik Syarum. Saya nak tanya. Saya Haji Wan daripada Polis Kuala Batas. Apa yang kita buat slide tu, bila kita upload pada hari validasi, adakah kita yang on slide tu ataupun pihak validator yang on slide tu? Kita. Kita. Jadi maksudnya kita share sajalah, dia orang akan tengoklah, kita akan cerita satu-satulah. Kita dia punya aturan dia, idealnya kita cerita slide kita dalam masa yang sama di Urustia Pusat Validasi Panel akan ada dua komputer, ada dua laptop. Satu laptop untuk Webex yang akan online dengan kita macam ni. Satu lagi laptop untuk tengok link OneDrive. Okey. Jadi idealnya kita akan present. Jadi dalam kita present tu, validator A akan bertanya, validator B akan melihat dokumen kita melalui link Webex, link OneDrive tersebut. Idealnya begitu. Baik, saya tanya Cik Syarum daripada pengalaman yang lepas yang berlaku baru ni. Satu-satu slide tu, satu-satu tajuk tu kita seloknya kita letak berapa slide? Dia apa soalan puan? Tuan? Untuk satu-satu tajuk, contohlah inovasi, contoh ya, kita nak letak berapa slide? 5 ke, 4 ke, 2 ke, ataupun macam mana? Sefaham saya kita dah menyediakan slide yang kerangka slide lah, template untuk setiap item penilaian. Sebagai contoh, kalau validasi, mungkin perkara yang paling pokok dan paling penting untuk dinilai ialah mungkin daripada segi apa latar belakang validasi tersebut, mungkin kaedah cara pembangunan validasi tersebut, dan yang paling penting sekali ialah perbandingan lah. Perbandingan antara mungkin sebelum dan selepas. Sajalah. Jadi yang macam kalau ada calon yang cuba menunjukkan video, cuba menunjukkan sistem, mungkin kita boleh buat pautan lah jika tidak mengganggu kelancaran validasi tu, bandwidth tu.
sekiranya boleh ada yang dimaklumkan pada fasa sebelum ni ada calon dia dia menggunakan video nak menunjukkan validasi dia punya inovasi itu. Tiada halangan. Namun mungkin sebab kita faham kan dengan online ni mungkin dia pemberatan kat situ lah. Mostly yang paling pokok sekali ialah dia punya mungkin punca kuasa jadi validasi itu macam mana, kaedah dia, kaedah penghasilan validasi itu, inovasi itu macam mana, dan juga perbandingan. Jadi kita sebagai calon, kita tak risaulah sebab apa-apa memang dah kita upload dalam OneDrive, betul? Maksudnya pihak validator boleh tengok dalam yang kita upload dalam OneDrive tu, betul tak? Ya, validator ada dua sumber tuan. Ada dua sumber. Satu yang tuan dah upload awal-awal permohonan dalam ISIS. Nombor dua yang tuan dikongsi link OneDrive tu. Jadi dia boleh tengok dua-dua. Ringkasan eksekutif yang dulu upload dalam ISIS tu kan. Validator boleh tengok tu. Okey. Baik. Saya harap saya menjawab. Terima kasih tuan. Okey, baik tuan sama. Okay, boleh saya buka pada soalan lah. Sebab kita dah ada ramai sekretariat kat sini kan. So, okay, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tadi Cik Sharom ada kata kalau panel akan melihat dua, satu dalam OneDrive, satu lagi dalam ISIS. Maksudnya adakah ringkasan eksekutif kita dah ada dalam ISIS? Betul? Jadi dalam OneDrive kami tak perlu masukkan lagi ke ataupun perlu juga masuk sebab dalam yang OneDrive kami dah ada yang bertanda tangan. Betul tak? Jadi perlu tak kita masukkan juga dalam OneDrive yang ringkasan eksekutif kita tu? Terima kasih atas soalan tu puan. Dia okey je pada saya, tidaklah menjadi satu masalah isu yang besar sebenarnya. Kalau biasalah kita maklum bila kita nak upload tu waktu awal-awal permohonan mostly ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif tu biasalah ada tanda tangan KJ, ketua jabatan, tanda tangan kita. Dan mungkin kita maklumlah kapasiti untuk upload dalam ISIS tu mungkin kecil, 10 MB je. Jadi tujuan yang kita buat link OneDrive ni sebagai dokumen sokongan untuk memperkukuhkan lagi dokumen yang kita angkat. Jika kita melihat konteks inovasi ataupun pembentangan dan sebagainya lah. Jadi OneDrive ni dia punya fungsi dia ialah sebagai dokumen sokongan kepada usul yang kita dah angkat waktu dalam ISIS tersebut. Jadi mostly dia akan mengukuhkan lagi lah klaim kita supaya panel mudah untuk membuat penilaian. Seperti itu saja. Terima kasih tuan. Terima kasih kembali. Ada lagi tak soalan tanya? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Laila daripada PTSS. Ingin bertanya beberapa soalan lah. Yang pertama berkenaan dengan surat pelantikan sebagai penyelia, sebagai coach untuk coaching dan mentoring dan juga sebagai ketua penyelidik. Adakah itu memerlukan surat lantikan atau memadai kalau untuk penyelia projek memadai dengan ada jadual waktu? Untuk coaching mentoring tu saya tak pasti adakah itu memerlukan lantikan. Dan yang ketiga sebagai ketua penyelidik adakah seri itu pun dah memadai. Sebab kalau kita masukkan dalam seri tu, dalam sistem tu, kita dah letakkan dah apa peranan calon itu kan, sama ada sebagai ketua ataupun sebagainya. Okay, terima kasih. Sama, terima kasih apa yang bertanya Puan Laila. Okey. Dia ada 3 soalan kat sini. Soalan pertama pasal penyelia projek. Kalau ni bagi saya mudah je lah, kita tak payah buat rumit-rumit. As long as dia dalam jadual waktu tu memang dah clear lah, memang dialah orang yang menyelia projek tersebut. Maka okey lah. Tidak perlu ada dokumen pembuktian yang lain dengan KJ punya sokong KJ punya lantikan lagi. Nanti dia jadi presiden case untuk
selepas-lepas tu kan. Jadi tak perlulah, sekadar cukuplah apa kalau pada apa hemat dan pandangan saya, eloklah cukuplah sekadar apa kita panggil ajar waktu saja untuk soalan yang pertama, iaitu lantikan projek supervisor projek kan. Okey. Yang nombor 2 tadi apa saya dah lupa. Yang nombor 2 tadi tak ingat. Kalau coaching mentoring. Coaching mentoring. Mentoring. Rajin sangat nak buat soalan lantikan. Saya tak faham. Tak tahu. Dia yang penting dia tu dah dalam buku log tu dah ada. Okey dah tu pembuktian. Koci tu pun dah sign dah. Tak perlulah nak diisukan lagi surat kan apa semua kan. Pada saya lah, pada hemat urus dia, kita mudahkan je tu sebab dalam borang koci tu memang ada sign. Sign daripada calon dan sign daripada yang di coach. Tu kan yang untuk setiap projek tu kan. Jadi pada saya tidak ada berkeperluan lah untuk kita nak mengkomplikatkan lagi keadaan kan dengan nak keluar surat lagi apa segala bagai kan. Tu nombor 2. Yang nombor 3 tu ketua projek. Ketua projek ni kadang-kadang ada orang dia sensitif kan. Kadang-kadang penyelidik kan, ketua penyelidik apa semua kan. Mostly kalau saya tak pasti macam mana perjalanan UPI di setiap institusi masing-masing. Jadi mungkin saya percaya, mungkin mereka dah ada aturan tersendiri. Mungkin macam tuan-puan sebut tadi tu sistem Sairi kan. Mungkin dalam as long as kita dapat membuktikan peranan kita tu kat mana. Pada saya dah cukup, dah memadai. Kalau dalam Sairi tu memang dah tunjuk memang nama puan atau nama individu tersebut dia memang peranan ni sebagai ketua penyelidik. Jadi saya rasa tidak ada alasan lah untuk panel menidakkan klaim puan tersebut. Dan yang puan klaim tu disupport oleh dengan dokumen-dokumen pembuktian yang sedia ada kan. Jadi saya rasa insya-Allah okey. InsyaAllah okey. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizi bin Aziz, Ketua Adik Tangku Seksajudin. Ya, semua Okey, saya nak tanya sikitlah pada pihak yang menguruskan ni kan, pengalaman dan sebagainya. Mungkin sebelum ni dah ada pengalaman. Jika ni kalau orang kata apa, kita tak nak elakkan lah, tetapi saya pun duduk membimbangkan juga dalam keadaan minggu lepas tu di Politeknik kami ada masalah dengan internet. Okey, so jika kalau jadi apa-apa tentang internet down dan akan menyebabkan sesi memang akan breakdown teruslah. Okey, so apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak mungkin di universiti untuk menangani masalah ni? Baik, terima kasih. Itu soalan yang memang teknikal, tricky. Okey, memang kita memang dah jangka. In fact, memang dah berlaku pun. Masa fasa 1 tu hari, ada institusi yang berkenaan, banjir. Jadi dia kacau server. Jadi dia memang akan berbalik-balik kepada urus dia di institusi masing-masing. Macam mana dia membolehkan perjalanan validasi tersebut. Sama ada melalui call, maknanya dia percakapan guna suara, guna telefon, tapi validasi muka. Sama ada yang buat spot one spot, apa nama tu? Hotspot. Dia guna hotspot. Ada yang guna hotspot sebab banjir, maka dia punya server tu memang down, jadi dia cuba menjalankan juga perkara tu. Biasanya memang peranan PTM atau PPTM bersama dengan urus dia tu memang sangat-sangat ditagih dan dihargai lah untuk memastikan kelancaran tu. Maksudnya dengan kata lain, sesi validasi tetap diteruskan jika apa-apa berlaku sekalipun. Untuk kontak teknikal. Jika selagi boleh kita proceed. Okay, terima kasih. In case kalau worst case scenario langsung blackout tak boleh berjadi apa-apa, maka maklum balik kepada sekretariat untuk kita reschedule. Dalam masa as soon as possible lah untuk kita reschedule balik. Begitu. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Baik tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Saya Zakiman bin Zadi daripada Politeknik Goma. Okey, tuan, saya nak tanya, sekiranya dokumen yang kita dah upload dekat OneDrive tu, so
Kemudian apabila kita mungkin ada sikit pertambahan ataupun nambahbaikan yang kita buat pada dalam simpanan kita tu, dan dia agak kita katakan kontradik lah dengan apa yang panel akan tengok, panel yang dah tengok dan kami akan show nantilah. So saya rasa itu tak menjadi masalah pun kan, sebab kita nak menambahbaikkan benda tu supaya lebih faham. Okey Tuan, terima kasih atas soalan. Saya kena clarify dulu untuk semua calon-calon. Apa yang kita upload sewaktu permohonan di dalam ISIS, tajuknya tu, dan jika kita dan sewaktu proses validasi, sepatutnya dia kena sama. Dia kena sama. Tapi konten dia macam mungkin waktu tu kita upload di kasar eksekutif je. Tapi waktu kita validasi, kita ada dia punya mungkin buku proceeding ke dah keluar ke, mungkin apa-apa ke yang sebagai pembuktian. Itu okey, masih okey. Untuk menjawab soalan Cik Zakiman tadi. Dan untuk saya rasa macam ada dua soalan di situ. Satu iaitu kalau yang saya boleh clarify, satu dokumen tu kalau boleh tajuk tu biar sama. Tajuk tu kalau macam tajuk A, lepas tu dengan tajuk A waktu validasi sepatutnya kena sama lah. Kalau tajuk B nanti dia tolak. Tu satu. Kalau daripada segi kemas kini, rasanya tak ada halangan lah kalau nak kemas kini, sebab link tu memang dah sampai. Kita memang dah panjatkan link, tapi dalam link tu sendiri kita boleh kemas kini dokumen kita. Sehingga sehari sebelum validasi ya. 24 jam. 24 jam sebelum validasi kan. Jadi tiada halangan lah untuk dikemas kini as long as dokumen yang dia upload tu tajuknya sama. Okey, baik. Terima kasih Tuan, terima kasih. Terima kasih Tuan. Dah tak ada soalan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, daripada PSP. Sebenarnya nak reconfirmkan balik mengenai soalan daripada Encik Wan Faizi, Kolej Komiti Kepala Batas tadi. Mengenai bilangan slide untuk PowerPoint tadi. Makanya saya confirm balik, setiap tajuk tu slide PowerPoint tu tak kisah berapa untuk calon sediakan. Mungkin ada lebih 5 ke. Itu soalan dia. Soalan tu tricky. Kalau saya kata kita hadkan, nanti calon marah. Kalau kita tak hadkan, nanti calon dia upload segala-gala. Kan? Itulah jadi cabaran pada kami lah untuk sekretariat untuk membuat satu ruling yang terbaik untuk masa kini lah. Jadi pada hemat saya, tiada halangan. Namun seeloknya highlight biarlah ianya bercenderung atau bersandarkan pada kerja puan tu. Biar ada pusat pada kerja puan. Dan mengikut seperti apa yang disarankan, yang kita pun nak buat itu hari kan, penilaian kita keluarkan apa segala apa nak kena dinilai kan. Buat slide, Cik Syarizan kita ni ada buat slide kan untuk calon. Kita ikut. Kita ikut. Lepas tu kalau kita ada rasa ada patut kita tambah sikit apa-apa kan. Tak ada halangan lah. Tapi janganlah menjela-jela sampai ada dapat komen pada panel juga. Dia terlalu banyak perkara yang dia upload. Lepas tu bila by the time dia punya validasi, dia dah jadi calon jadi panik dan cemas. Maka dia tercari-cari mana dokumen dia tu. Jadi kita upload dan kita scan dan kita upload dalam OneDrive tu benda perkara yang memang betul-betul yang memang berkisarkan dengan kita punya nak cerita tu. Dan olahan tu ikutlah dalam yang penilaian yang dibuat oleh sekretariat dalam garis panduan yang tuan-tuan boleh download dia punya pembentangan tu. InsyaAllah mudah. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Ada soalan tak? Ni peluang. Peluang tanya. Terima kasih kepada sekretariat semua ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Razak dari PTSS. Boleh dengar suara saya tak? Boleh Cik Razak, boleh. Sila. Saya ada dengar satu taklimat daripada pengarah FISIS kot. Katanya calon selepas validasi tu calon dibenarkan untuk
upload dia punya bahan dalam tempoh 30 hari selepas validasi. Nak tahu betul ke tak yang tu? Terima kasih. Calon upload lepas 30 hari. Maksudnya kalau katakan lepas validasi, ada bahan-bahan yang tak cukup, katanya calon diberi peluang dalam tempoh 30 hari lagi untuk upload mana-mana yang diminta upload oleh validator. Saya nak pastikan sama ada, nak dapat kepastian sama ada benda itu betul ke ataupun tidak. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Tim teknikal ada jawapan untuk tu? Saya minta bantuan. Jemput. Okey, Assalamualaikum. Dengar suara saya? Dengar Puan, dengar. Alright, saya menjawab untuk soalan Cik tadi. Sudah saya tengok SOP dalam muka surat 14. Kita ada maklum, calon diminta untuk tidak ada letak password apa-apa dekat dalam access OneDrive supaya panel boleh akses dalam tempoh 30 hari selepas validasi. Bukan memberi kebenaran kepada calon untuk upload apa-apa dokumen. Tapi kita memberi akses kepada panel 30 hari selepas validasi. Boleh tak? Bukan kepada panel. Okey. Terima kasih. Sebab saya mungkin saya salah dengar ataupun mungkin salah dengar. Itu memang salah tu, salah information tu. Okey. 14 ya. Itu saja. Saya nak menambah sikit daripada Puan Sazwani. Sebenarnya kadang-kadang memang ada panel akan minta dokumen-dokumen tambahan sekiranya ada dokumen yang tidak cukup. Dan dalam tempoh 30 hari pun calon boleh upload lah dokumen-dokumen yang diminta oleh panel. Ya? Maksudnya betul lah yang saya dengar tu kot. Betul lah. Okay, terima kasih semua. Baik, sama. Jarum. Ya, sila Cik. Okey. Dijangka katanya pada 14, betul tak, untuk yang kita punya validasi lah. Jadi kita kena mulai upload tu bila? 11 bulan ke? Kalau upload OneDrive. Ya. OneDrive saya rasa tiada halangan. Kalau saya lah, pandangan saya lah, OneDrive tu kita upload je apa perkara yang kita nak upload. Nanti cuma yang bila nak validasi tu, nanti urus dia validasi pusat panel tu yang akan minta pada calon dia punya link tu. Sekarang nak upload tiada halangan, boleh. Terima kasih. Abang. Okey, saya nak menambah sikit ya. Untuk calon-calon yang pada 14 hari bulan nanti, tarikh akhir untuk beri link adalah pada 9 hari bulan Disember lah. Maknanya 5 hari sebelum tarikh minggu validasi. Ya. Bagaimana pula untuk calon yang akan divalidasi pada 8 hari bulan? Apa tu Tuan? Calon yang akan divalidasi pada 8 hari bulan Disember, macam mana tarikh persediaan yang diberikan tadi untuk? Okey. Mungkin ada sedikit saya clarify lah, yang untuk calon permohonan ke grade 52, dia punya tarikhnya adalah pada 14 hingga 18 Disember. Untuk yang ke grade 54, tarikhnya ialah pada 7 hingga 10 Disember. 54 dulu, 1 minggu kita selesaikan kumpulan tu, baru kita masuk kelompok 52. Gitu. 2 bulan tu. Sama yang. Sama cakap. Okey, untuk Assalamualaikum Tuan. Kejap ya, saya nak sambung yang soalan tadi. Untuk calon ke-54 perlu submit link OneDrive pada 2 hari bulan. 2 hari bulan Disember. Nanti UPVP akan kontak calon ataupun UPVC untuk isu link ni lah, ya. Cik Syarum, saya nak tahu tentang proses validasi untuk calon 54. Okey. Macam mana proses tu berlaku? Macam mana proses dia berlaku? Validasi untuk calon 54 ya. Okey. Biasanya kalau amalan biasa, kalau yang offline lah, contact face to face, memang calon akan dimohon untuk pembentangan berkumpulan dahulu.
Jadi calon akan bersama dengan calon yang lain akan bentang satu kumpulan. Selepas tu dia akan diberi tajuk. Selepas tu calon akan membentangkan tajuk tersebut dan markah akan diberi. Kemudian barulah divalidasi one on one. Jadi untuk aturan yang terbaru ni secara online, kita punya jangkaan pagi tu kita akan masuk 2 orang calon secara online begini. Jadi mereka akan present secara berkumpulan. Okey, mereka akan present. Selepas tu penilaian akan diberi, kemudian barulah kita akan masuk satu persatu untuk divalidasi. Itu tuan, aturannya. Saya akan menjawab. Terima kasih tuan. Assalamualaikum tuan. Saya Syamila daripada College Community Baling. Kita dah dapat tahu dah kita punya tarikh BH52 validasi pada 14 hingga 18. Bilakah setiap pemvalid yang orang yang dinilai ni dapat tarikh dekat ISIS? Soalan yang bagus tu puan. Dia dapat tarikh ni biasa kita akan bagilah masa sela mungkin seminggu, 2 minggu macam tu. Bila kita macam ni lah, kita pun bila kita ada panel yang cukup, panel berkesanggupan, so kita dapat siapkan jadual yang segera mungkin, kita upload ISIS, by that time juga kita selalu dah beritahu dah dia punya tarikh tu bila. Macam contohnya untuk ke grade 54 ni, dia orang dah tahu dah tarikhnya bila. Cuma yang ke grade 52 yang fasa 4 ni je, yang pada 14 hingga 18 tu je, kita belum finalize lagi. InsyaAllah esok petang kita akan finalize daripada jadual. Kita akan finalize daripada segi panelnya. So dari situ tunggu masa je lah. Mungkin on the weekend ke, mungkin minggu depan ke, insyaAllah. Boleh selalu semak ISIS lah untuk lihat dia punya kemaskini data tersebut. Terima kasih, saya harap saya menjawab ya. Okey, Assalamualaikum saja. Saya nak tanya kan, bukan saya nak tanya. Sebab dalam ni ada daripada college community kan. Kalau daripada politeknik kita dah guna full FRP. Okey. Kalau daripada college community dia ada FRP yang masih lagi hard copy, betul kan? Jadi kalau tengok pada soalan yang sebab tak ada orang tanya ni. Orang college community tak tanya kan? Sebab pasal FRP tu kan? Tanya, tak takut, tanyalah. Itulah, sementara dah ada sekretariat boleh jawab je kan. Saya cuma nak maklumlah pada soalan 6 yang ada tu, dia cakap semua dokumen kena scan termasuk FRP dan perlukan pengesahan pada setiap helaian FRP. Tak perlu? Okey. Tak. Dia begini, saya bagi penerangan. Janganlah rajin sangat. Satu helai semua nak cop. Tak payah. Tak payah rajin. FRP pada saya, dia punya validity dia, kalau dalam rancangan mengajar tu, complete. Maknanya minggu ke-7, kalau zaman saya mengajar dululah, 2010 sampai 2016 kan. Dia punya RM tu, rancangan mengajar tu, minggu pertama sampai minggu ke-7, KP sign, ketua program sign. Faham? Kita sign, ketua program sign. Okey. Minggu ke-15 pun sama sign. Pada saya itu dah okey dah. Complete dah tu. Untuk yang itu untuk FRP lah. Lepas tu yang kan kita ada isu yang kita upload tu kita nak disahkan kan. Yang nak disahkan pun jangan setiap perkara yang kita upload tu kita sahkan. Maksud saya dia bukan bentuk macam tu. Kita dah upload, lepas tu kita akan ambil satu kita akan create satu borang depan, muka depan. Kita tulislah nama kita siapa, jawatan kita pohon mana, daripada institusi mana. Lepas tu saya mengupload butiran apa yang kita upload tu, kita katalah kita upload folder penulisan, pembentangan, segala apa bawah-bawah tu. Lepas tu barulah kita chop, saya upload, lepas tu disahkan oleh kita punya ketua jabatan. Itu saja cukup. Dia sekadar lampiran saja, satu muka surat yang mengesahkan bahawa yang borang yang file yang kita scan dan upload dalam OneDrive tu. Dia tidaklah perlu setiap helaian yang scan yang dokumen yang kita scan dan kita upload dalam OneDrive tu tidak perlulah disahkan.
Hanya sekadar satu lampiran saja di muka hadapan memberi tahu apakah item-mas yang kita dah upload dalam OneDrive tu dan di confirmkan oleh kita dan disahkan oleh KJ. Itu saja. Untuk memudahkan keadaan. Terima kasih. Okey, sebenarnya kan saya nak sambung sikit lah yang tadi Cik Syarum, minta maaf Okey. Sebab kalau tengok FRP tu kan tebal. Kan tebal dan ada banyak subjek. Adakah perlu dia orang upload semua ke? Setebal FRP tu? Ataupun sampel saja? Saya tanya bagi pihak ni, dia tanya. Soalan yang bagus dan saya percaya yang banyak mohon ni semua ramainya kategori 1. Kelompok kategori 1 ni FRP tu markah besar lah, markah besar. Jadi kalau terlepas satu benda tu hilang markah. Jadi pada saya FRP tu dia mesti memenuhi elemen PDCA lah. Plan, do, check, action. Maknanya dia kena ada perancangan, dia kena ada pelaksanaan, dia kena ada pemantauan dan dia kena ada CQI. Maknanya kalau biasa kalau orang poli dipanggil dia kena sampai keluar-keluar lah. Jadi dalam setiap jadual tu kan, dalam jadual dia ada berapa subjek kita mengajar tu kan. Jadi FRP tu kita ngikut subjek tu je. Yang segala bentuk macam soalan-soalan apa-apa semua tu kita tak mau, kita nak tengok yang tu je. Dia punya perjalanan kita punya FRP tu, pengajaran kita punya PDP tu. Kalau maksudnya sini sampel tu tak perlu ke? Sampel macam mana tu? Contoh soalan assessment ke, skrip jawapan ke tak perlulah. Soalan ni. Tricky. Bagi pihak ni. Kalau biasanya itu mungkin kat folio pelajar. Kalau folio pelajar tu selalunya markah pelajar. Jadi kalau boleh lah, kalau FRP tu kalau nak ni, tapi kalau pada hemat saya dia sekadar mungkin RM, markah mentah dan perkara-perkara yang penting lah. Mungkin soalan tu mungkin lah kot kalau kita boleh nak diselitkan sikit-sikit lah kot. Dan mesti panel dia kalau ni bukan apa, saya memberi makluman begini, jika panel itu ialah panel seorang yang sangat bagus dan beliau memang sangat-sangat detail dalam kategori 1 PDP. Maka mungkin beliau akan semak satu-satu. Jadi kesian pada calon juga kalau dia terlepas apa-apa perkara kan. Sebab kalau kategori 1 ni memang FRP tu ialah perkara yang core business. Gitu. Tuan. Silakan. Okey. Ya sila. Tak ada orang nak tanya pada. Okey, Tuan, kenaan FRP lah kan. Saya nak tanya, adakah kita perlu sediakan FRP 2 semester ataupun hanya 1 semester saja yang semasa ataupun yang 2 semester yang lepas ataupun 3? Orang Zon Utara ni memang terbaik sangatlah, gajin bagus. Alhamdulillah, memang bagus hukum sistem. Ada audit bukan integrasi. Jadi tiga ni, satu sekolah kan, Syarom? Yang lengkap. Yang lengkap. Kalau dia lengkap, yang lepas lah, Disember 2019 yang lengkap dia punya PDCA dia. Kalau pada saranan urus sekretariat lah kami, yang lengkap tu dia dah keluar apa semua tu. Dia dah lengkap satu tu. So dah keluar CQI lah apa penambahbaikan untuk setiap program tu. Gitu. Sebab saya tak tahu yang lepas nama sebab saya kat HQ saya tak tahu perjalanan dekat institusi saya tak tahu. Mungkin boleh pakai Disember 2019, mungkin boleh pakai Jun 2020. Saya tak tahu macam mana perjalanan kan lagi sekarang dengan COVID-nya apa kan. Jadi kita buat mudah untuk calon supaya penilaiannya adil, telus, saksama dalam masa yang sama. Dia bersedia dalam segi penyediaan file FRP tu. Itu yang concern sekretariat lah. Assalamualaikum. Saya Danizah daripada PSP. Saya nak tanya Tuan, berkaitan dengan folio pelajar. Okey, adakah kita, contohlah macam katakan saya mengajar tiga subjek. Adakah saya perlu upload ke tiga-tiga? Contoh satu subjek ada 5 assessment. Adakah saya perlu upload semua ataupun just kita ambil sampel mana-mana assessment? Biasa kalau amalan warisan ni lah, yang warisan saya dapat amalan ni selalu
by sampling. Tapi sampling tu lengkap lah. Macam contoh untuk semester tu mungkin biasa saya dimaklumkan biasa yang saya information tu apa yang tertinggi, sederhana dan terendah. Kan jika kita dapat sediakan perkara-perkara seperti itu daripada mengikut assessment yang dalam kita punya kita punya rancangan mengajar dengan kita punya buku tu, saya rasa itu je lah, sekadar persampalan je lah cukup. Tapi ianya lengkap. Maksud saya, adakah kita ada 5 assessment, maksudnya 5 assessment tu kah yang kita perlu upload? Ataupun just memadai ambil satu assessment je? Soalan tu tricky. Bukan apa sebab dia punya penilaian tu dia tengok kepada ni kan, kalau saya untuk play safe atau untuk memudahkan 5 assessment kan dalam satu subjek tu dia ada 5 assessment kalau difahamkan oleh saya. Kalau saya akan ambil 5 assessment kalau saya. Tapi sampel pelajar untuk setiap assessment tu terpulang pada saya. Mungkin 3. Jadi 5 kali 3 15. Satu tinggi, satu sederhana, satu rendah. Kalau saya. Saya tidaklah, sebab begini, macam saya cakap sekali lagi, kategori 1 ni core business mengajar. Dia memang mengajar. Jadi apa jika dan markah tu memang markah tu memang dia punya pemberatan tu memang mengajar. Jadi FRP apa semua tu macam markah free dah tu kalau kita betul-betul kita buat cantik-cantik tu. Kita memenuhi apa yang dia nak tu. Jadi saya tidaklah mengatakan macam nak kena sikitkan ke apa dia punya tu. Kalau assessment tu ada 5 perkara yang kena assessment, letaklah 5-5. Cuma sampel pelajar tu mungkin kita boleh kurangkan 3 ke buat 3 lah, tinggi, rendah, sederhana. Darab 5 darab 3 15. Dewalah sampel. Scan. Itulah jawapan saya. Terima kasih. Cik Syarum, satu lagi soalan dari Razak Nordin dari PTSS. Untuk kategori 2, contoh katakanlah kalau kita nak ambil sesi Jun 2019, dia masih boleh diterima pakai tak? Sebab contoh kalau sesi Disember, contoh katakan saya eksis, tapi sesi Jun saya ada mengajar. Sesi Jun 2020 saya ada mengajar. Boleh tak saya ambil Jun 2019? Terima kasih. Itu pun soalan yang bagus. Cuma macam saya pun tak tahu dia macam mana dia punya perjalanan tu, pengoperasian tu. Macam yelah Jun 2019, Disember 2020. Yang saya boleh kata daripada urus dia, kalau kita rujuk pada buku kita, buku edisi 3 tu, dia perlu lengkap. FRP tu perlu lengkap. Puan Najmah, Assalamualaikum. Maksudnya kalau dalam ruang masa yang dibenarkan tu, maksudnya mana-mana SEM pun boleh diterima lah kan? Selagi FRP-nya lengkap. Okey, terima kasih. Ya. Mana nak unmute tak? Okey. Selamat petang. Cik Syarum, sekejap. Saya pada Nui daripada Polimas. Nak tanya masih berkisarkan tentang PNP tadi. Okey. Kalau kita rujuk balik pada slide PNP tu, okey. Dia ada satu bahagian, satu slide tu dia mengenai FRP. Okey. Dia kata semakan FRP pensyarah, pembuktian semakan dan sebagainya oleh KP dan KJ. Tapi kalau macam kes kami, Politeknik ramai yang dah gunakan IFRP, so adakah perlu saya letakkan dalam slide lagi? Terima kasih. Soalan yang bagus. Saya lupa nak gunakan ni apa sahabat penilaian saya ni, Cik Syah ni. Kalau Cik Syah nak recommend ke, saya macam syok sendiri ni. Cik Syah kalau nak komen untuk perkara tu IFRP, jemput. Okey. Boleh dengar ke? Boleh. Ya, dengar. Okey, untuk mengikut pengalaman fasa yang pertama yang saya pernah memantau pada yang lepas, so saya lihat ada panel yang dia minta calon untuk login SPMP. Dia share SPMP secara sharing lah. So jadi dekat situ yang saya nampak calon hanya melihat apa yang terkandung dalam secara online tu lah. Itu yang pengalaman daripada fasa yang pertama yang saya lihat.
So jadi daripada untuk kita upload soft copy ke dalam OneDrive tu, bila kita tarik daripada SPMP tu, dia dah memang dalam PDF file kan. So jadi saya rasa tak ada isu pun kalau kita nak masukkan ke dalam OneDrive tu. Saya nampak ketika jalanan validasi berlangsung, memang pen online terus ke dalam sistem SPMP yang dibuka oleh calon ketika validasi berlangsung. Jawab ke Puan? Ya, okey, terus terima kasih. Maksudnya tak apalah. Maksudnya saya boleh upload dalam OneDrive dan juga pada masa yang sama saya akan, mungkin saya boleh crop masuk dalam slide lah ya. Boleh. Saya punya, alright. Okey, so terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan lagi ya daripada Polymas. Berkenaan dengan validasi ke-54 kan, kita ada slide untuk pembentangan kan yang melibatkan skop kerja kan. Okay, khusus untuk 54 lah. Okay, satu lagi kita ada slide yang kita kena upload yang biasa tu kan. Yang berapa saya tak ingat lah. 8 kot. Jadi masa kita present tu, kita akan present slide macam mana tu? Saya macam confused. Slide yang kita akan present tu. Slide. Slide macam mana tu Puan? Kalau boleh clarify lagi Puan, slide macam mana tu? Okey, satu lagi. Yang saya confuse ni slide yang melibatkan skop kerja tu kan. Dia ada yang berkenaan dengan skop kerja tu. Okey, slide tu 54. Kategori 1? Kategori 1. Kategori 1 ya. Ya. Lepas tu slide. Okey, so dia ada slide ataupun video lah yang melibatkan skop kerja tu kan. Yang seingat saya kalau kategori 1 ni kita akan, dia pembentangan tu kita yang akan bagi tajuk. Urusti akan bagi tajuk. Yalah, Urusti akan membekalkan banyak pelbagai-bagai tajuk kepada panel dan panel akan pilih lah dan dia akan memberikan tajuk tersebut kepada calon dan calon akan bentang lah secara berkumpulan. Jadi dia akan bagi masa sedikit untuk calon, mendapatkan hujahan-hujahan yang terbaik dan dia akan bagilah contoh biasalah contoh ni mungkin implikasi pandemik COVID ni terhadap PDP. Jadi mohon calon komen. Jadi calon pun komen lah dengan IR 4.0-nya punya gebang dundang. Okey, cukup masa. Okey, calon nombor 2 pula. Jadi kat situ dia akan nilai markah kepimpinan. Okey. Maksud dia tu secara itulah on the spot lah macam tu ya, secara live gitu. Ya. Lepas dah selesai yang tu barulah masuk one on one, validasi secara biasa. Okey. Terima Saya harap saya kasih. menjawab. Okey Puan. Assalamualaikum Cik Sharum. Waalaikumsalam. Ya. Saya daripada Politeknik Sembilan Perai. Ya Puan. Ya. Soalan saya yang saya nak lanjut daripada soalan sebentar tadi. Untuk 54, sebelum ni kita diminta buat slide presentation 15 minit. Tadi lah yang saya cerita. Yang tu kita memang sebelum online pun kita diminta buat slide yang kita kena present 15 minit. Kemudian bila kita nak kena validasi secara online, dia datang sekali lagi dalam isi slide-slide yang kita buat dalam PowerPoint. Jadi yang saya faham, adakah kita nak kena sedia dua-dua sekali ke? Macam mana? Ataupun benda yang sama? Sebelum ni kita memang diarahkan untuk 54, diminta untuk menyediakan 15 minit slide presentation. Ya. Jadi apabila kita nak buat secara online, tiba-tiba dalam ISIS dia timbul PowerPoint yang dah ada tajuk-tajuk kan. Jadi adakah perkara tu yang sama ataupun kita kena buat dua benda? Tambahan lah Puan, tambahan. Pasal 54 ni dia ada pengenalan dia punya skop kerja, dia punya background tu, latar belakang dia apa semua tu. Jadi kita buat dua-dua sekali. Waris lah, kita ikut warisan je lah. Maksud sekarang tak ada itu. Okey, baik. Terima kasih. Sama Puan.
Tuan, saya ada soalan lagi daripada College Komuniti Baling. Baik, Puan. Tadi Tuan kata untuk pengesahan ketua jabatan, pensyarah memanglah kita punya pengarah ataupun kita punya timbalan pengarah. Untuk kita punya semakan yang menunjukkan kita scan tu pengesahan kita punya dokumen-dokumen yang kita scan. Bagaimana pula dengan pengarah? Pengarah nak minta pengesahan tanda tangan ketua jabatan tu siapa? Ataupun dia kena sama-sama level dia punya grade atau bagaimana? Itu je Baik. Tuan. Soalan yang bagus, Puan. Dia begini, ni untuk isu OneDrive kan, yang perkara yang nak di-upload dalam OneDrive kan untuk pengesahan tu kan? Betul Ya, kan saya? betul. Betul. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam FAQ tu pun dia punya mudah aja. Kita boleh minta, tak payah kita panjat kepada, yalah saya maklum kalau pengarah institusi dia akan mohon pengesahan daripada ketua pengarah. Jadi kita minimalkan pergerakan tu, boleh je jika pengarah tersebut nak upload dan mohon dia punya dokumen tersebut untuk perlu disahkan, dia boleh minta bantuan dia punya timbalan pengarah. Jika timbalan pengarah tak ada, dia boleh minta pada timbalan pengarah sokongan atau timbalan pengarah nombor 2. Sekiranya tak ada, dia boleh minta kepada dia punya ketua jabatan. Sekiranya tak ada, dia boleh minta mana-mana pegawai dia yang bergrade 41 ke atas untuk mengesahkan. Itu mudah. Saya harap saya menjawab. Jelas Tuan. Okey. Okay, ada lagi ke soalan? Kalau ada kopi tak apa ke? Jangan serius sangatlah, kita relax. Saya takut sangat orang tengok saya serius sangat. Saya nak tanya lagi. Jemput, tanyalah. Okey, nak tanya berapakah maksimum masa bagi satu-satu calon semasa validasi? Tu subjektif Puan. Dia pada saya beginilah. Kita saya punya pandangan lah, ideal ni lah, kita sebagai calon kan, kalau kita bantu validator kita suluhkan dia mana, kalau validator kita minta mana inovasi, kita terus tunjuk ini inovasi, terus cerita butiran secara detail. Ini dia punya implikasi dia, ini dia punya kaedah, ini perbandingan. Jadi validator pun dia very clear nak bagi markah kan. Okey, senang. Jadi jika kita boleh melincirkan keadaan tersebut dengan memberikan jalan yang sangat mudah pada validator untuk dia nampak segala perkara, jadi tidak timbul isu dia nak kena korek. Validator nak kena korek dokumen calon tu nak diberi markah. Maka tempoh masa tu akan jadi lebih pendek. Walaupun secara idealnya biasa kalau warisan daripada dulu biasa sejam. Kalau biasa kita dengar kalau permohonan nak ke 44 mungkin sejam, ke 48 mungkin sejam setengah, ke 52 mungkin 2 jam. Tapi kalau biasa 54, pengalaman saya biasanya 2 jam, sejam setengah ke 2 jam. Kalau ke 52 biasanya sejam. Pada saya as long as dokumen tu lengkap, mudah untuk diakses oleh validator dan juga Puan, untuk Puan nak tunjuk pada validator, sama ada online atau offline. Kalau offline daripada depan kita lah kita tunjuk dokumen, tapi kalau online ni kita tunjuk kita punya dalam OneDrive tu, selagi memudahkan proses perjalanan tu, saya rasa tiada halangan untuk validator. Dia tak ada question nak tanya. Dia tak ada query. Dia tengok, memang dah ada. Okey, senang dia nak bagi markah. Memang dah ada. Dia tak timbul persoalan, maka tempoh tu akan jadi lebih pendek lah. Dia tidak akan panjang lah. Saya harap saya menjawab soalan tu. Baik, Cikgu Kapus sebab dengar sampai ada 3 jam tu yang duk sehati tu. Tak pernah dengar. Alright, kemudian kalaulah kita punya inovasi berdasarkan mobile phone, jadi tak dibenarkan bawa telefon kan ke dalam bilik temuduga. Jadi kena buat video ya? Kalau yang ni teknikal ada ke? Kalau betul kita memang dasar kita memang kita tak bagilah video kamera tu dibawa masuk dalam. Kan takut isu ada rakaman apa semua kan. Tapi dari segi pembuktian, jika kita nak menunjukkan inovasi tu dalam bentuk video, mungkin tim teknikal boleh cerita. Jemput Cik Yang, Puan Syazwani ke? Jemput. Okey, Encik Syarom. Okey, dengar ya. Berkaitan dengan handphone, jika ada kaitan dengan inovasi dan sebagainya,
Yang saya maklumkan daripada yang sebelum ni, calon boleh memohon atau meminta kepada UPVC untuk menyerahkan handphone tersebut ketika ditanya oleh panel. Dan selepas daripada itu, kena serahkan semula kepada UPVC untuk dibawa keluar daripada bilik calon. Maknanya boleh lah kita minta bantuan urus dia untuk bawakan handphone kita dan tunjuk pada sesi itu. Panel berpuas hati, kita pas balik handphone tu kepada urus dia lah dan kita teruskan sesi validasi. Begitu. Tapi kalau ada cara boleh kita elakkan, kita cuba elakkan lah kan. Begitu ke? Mungkin boleh ada kan setengah tu boleh screen apa nak panggil atas tu. Mungkin ikut kaedah lah, ikut kaedah. Ada setengah dia buat video, tapi kadang-kadang video tu bila dia sharing, dia bandwidth dia jadi berat. Jadi mungkin muka tak keluar, suara yang sampai, mungkin video yang sampai. Tengoklah. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muhammad Ghamri Hamid daripada PTSP. Saya kategori 2. Satulah, kategori 2, bahagian 1. Ada juga menyentuh sikit berkaitan dengan FRP ataupun PMP lah. Saya nak tanya, macam kami ni, KJ biasanya mengajar dalam 6 jam saja. Jadi tak banyak sangat lah dia punya kos yang kita ajar. Dan kebanyakannya kalau macam di sini saya punya subjek dia bengkel dan juga satu kelab lah. Contoh. Jadi cukup 6 jam. Jadi kalau saya nak ambil bengkel untuk FRP, mungkin sedikit masalah. Sebab dari sudut kita nak sediakan bukti tu macam yalah benda-benda welding dan sebagainya tu kita nak bawa macam mana kan? Nak tunjuk bukti. Jadi saya lebih fokus kepada PMP yang ada contoh-contoh penilaian lah. Contohnya kelab. Jadi saya nak tanya, kalau kata macam saya ataupun pencara-pencara lain lah, biasanya di validasi itu satu subjek saja ataupun kalau ada 5 subjek yang diajar, 5-5 kena nilai. Baik, terima kasih Tuan. Okey. Kalau ikut buku semua satu semester FRP kan? File rekod pengajian pelajar. Dia satu semester tu. Dalam jadual waktu tu apa subjek tu, itulah kita kena sediakan. Kalau ikut buku. Saya rasa menjawab. Okay, ada lagi soalan? 4 lebih ni. Haus Kak, haus. Haus, lapar ni. Ada goreng pisang kopi O jadilah. Ya. Ada soalan lagi ke? Dah nak penghujung ni kan? Ada tak soalan? Okay. Assalamualaikum. Saya nak clarify balik lah. Katakanlah tajuk masa saya upload dalam ISIS, ada sedikit perbezaan daripada yang asal, daripada apa yang ada. Bolehkah saya ubah dalam? Beza tu macam mana Puan? Contohlah, paper yang sama, katakanlah saya present tempat lain, saya manipulate tajuk. Tricky tu. Kalau tu dia bukan tajuk yang sama sebab dalam sewaktu kita upload dan kita mengesahkan suatu permohonan, dia ada klausa dah tulis tau. Saya mengesahkan bahawa dokumentasi yang saya muat naik ini adalah yang benar dan sekiranya ianya bercanggahan sewaktu validasi tu, ianya terbatal. Boleh ditolak dokumen tersebut. Maksudnya kita tak boleh tukar dah dalam ISIS tu? Tak boleh. Dia waktu permohonan tu. Oh, okey. Okey, terima kasih. Saya harap saya menjawab. Terima kasih Puan ya.
Okey, dah tak ada soalan ke? Saya agak sekretariat Cik Syarul. Ya. So, Syarul. Saya Faizal daripada PTSD. Baik tak? Ya tuan. Okey, sekadar nak bertanya lah. Macam mana sebenarnya pertimbangan panel bagi calon yang contohlah saya kategori 1 tapi kita ada jawatan yang bukan hakiki kan. Jadi macam mana panel mempertimbangkan keadaan sebegitu? Pertimbangan macam mana tu tuan? Contohnya macam kalau kita ke 1 tapi dalam sama kita diberi tanggungjawab ketua unit di Politeknik. Jadi kerja kita banyak berat kepada unit lah contohnya kan. So apa namanya kata apa macam pembantu tu lebih banyak kepada kerja pentadbiran lah. Kita fulfill semua requirement cuma dari segi pertimbangan panel adakah benda tu diambil kira dalam pertimbangan masa memberi markah? Okey, sebelum tu saya clarify dulu. Okey, aturan sebelum ni sekiranya pensyarah duduk di kategori 1 waran penjawatan pensyarah. Okey, memang core business dia adalah mengajar. Jadi sekiranya dia dilantik secara dalaman untuk ketua unit CSEC ke ketua unit apa-apa ke, maka kalau ini aturan dulu segala apa yang dibuat untuk perkara-perkara yang CSEC ataupun mungkin pegawai sukan atau apa-apa itu dibawa dalam sumbangan. Jadi kalau dari segi pertimbangan panel dalam unsur-unsur penilaian validasi, memang panel akan lihat pada rubrik dan dia akan nilai pada dokumentasi yang diupload. Tapi kalau isu yang selain daripada itu macam contohnya apa daripada segi kekangan masa apa semua, tidaklah. Dia akan nilai, dia memang ada rubrik tu. Dia ada rubrik, dia akan nilai berdasarkan apa yang diupload saja. Cuma kalau tuan duduk dalam tingkat dalaman CSEC tapi tuan mohon guna kategori 1 kan, kategori 1, maka segala dokumentasi kategori 1 perlu dipenuhi. Gitu. Okey, terima kasih. Terima kasih tuan. Okey, saya rasa setakat ni dulu kot kita punya apa discussion ke apa ke Cik Syarul ya. Cik Syarul ya. Terima kasih banyak Cik Syarul, ya Allah. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada dah tak ada soalan saya nak tutup ni. Terima kasihlah kepada Cik Syarul. Okey, terima kasih banyak. Perangai yang terbaik yang menenangkan hati jiwa. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Syarul. Terima kasih. Saya doakan yang terbaik. Semoga berjaya semua. InsyaAllah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekretariat Cik Syarul, Cik Yang, Cik Syarizan dan Cik Puan Puan Syazwani dan juga semua calon lah. Terima kasih banyak sebab saya cuba sebaik mungkin lah untuk wujudkan platform ni kan untuk clarify apa-apa yang tuan-tuan dan perempuan kurang jelas lah sebenarnya. Dan saya pun tak sangka lah sekretariat akan join semua kan. So okey juga lah tu saya sebab saya email kepada pengarah kan. Saya Nur Faizal. Okey. Saya menjalankan amanah. Terima kasih kepada Urustia, tahniah pada Urustia kerana bantu kita sebar luas ilmu, kita bantu-bantu calon. Alhamdulillah, kita mana-mana calon yang ada kesulitan, kita mudahkan proses dia divalidasi. Yang penting, insya-Allah tahun ni 52-54 kita cuba habiskan tahun ni juga. Supaya tahun depan kita lega-lega sikit untuk cepatkan result dia keluar. Kan sebab kita maklum untuk kawan-kawan yang ni ada yang dah dekat-dekat due nak pencen. Jadi kita cuba bantu sebaik yang mungkin lah, insya-Allah. Doakanlah. Okey. Terima kasih semua. Okey, terima kasih banyak. Kita sudahi ya dengan taklimat kita. Okey, untuk makluman nanti apa rakaman ni saya akan share dengan pegawai latihan lah sebab saya tengok dalam ni minta nak share rakaman kan. So, nanti saya sharekan pada grup saya, unit latihan. Dan saya dengan ni nak mengucapkan ribuan terima kasih banyak pada semua pihak yang menjayakan kita punya taklimat pada hari ini.
Okey, kita sudahi taklimat kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.